اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, badiru bil a'mali salihah qabla an tushghalu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati zikrikum lah. Artinya, segerakanlah mengerja amal-amal saleh sebelum kamu sibuk, dan adakanlah perhubungan di antara kamu dengan Tuhan kamu dengan memperbuat zikir, yang ingat kepadanya, kepada Tuhan kamu. Kita sambung lagi tentang bahaya menangguh-nangguhkan akan berbuat taat ataupun ibadat. Jadi kalau kerja dunia ni, kalau kita tangguh, maka lambatlah kita akan dapat lihat hasil dia. Rasa-rasa nak start tanam dah tahun ni, pokok naka tak jadi bulak, tanam tahun depan, maka kalau tanam tahun depan maknanya buah lewat setahun, tapi kalau buah tu lewat setahun tak ada masalah, pasal dunia ni bukan barang selesai, adapun akhirat di barang selesai dah. Maka kalau kita dok dang di dalam dunia, maka tak dang lah, kerana dalam dunia dua benda yang kita kena cari, iaitu dunia dengan akhirat, sekaligus, setepat dua perkara kena cari. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW mengatakan badiru. Badiru ni bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya derahlah, bersegeralah, cepatlah, bukan kejar. Kerana kejar lelah agak. Badiru makna bersegera. Bersegera lagu mana? Berlari-lari gitu? Bukan. Maknanya jangan kita tangguh dengan amal-amal yang soleh. Amal soleh ni benda, amal maknanya kerja soleh yang baik. Banyak sangatlah amal soleh, benda-benda baik yang kita boleh buat. Jangan tangguh. Tak mesti semayang je. Kita tengoklah, ada kayu lah, kalau tonyo jatuh kat lorong, karang alih, tu kita melambat-lambatkan amal soleh. Turun lalu daripada rumah alih, mana tahu kat kiri ada budak-budak naik bisikal kan, langgar jatuh berdebok. Maka dia segera alih, dia panggil bersegera dengan amal soleh. Jangan kita nampak semayang saja. Kerana banyaknya amal soleh kalau kita lihat di dalam kitab-kitab hadis. Jadi amal soleh tu nak tahu mana? Dalam hadis disebut ini amal soleh, kan gitu. Benda-benda yang dianjurkan oleh syarak, ada yang disebut dengan ganjaran pahala, ada kadang-kadang disebut dengan Allah suka buat gini. Maka itulah amal-amal soleh. Contohnya Allah menyukai mereka yang suka bersedekah. Maka tak payah kabarlah, bersedekah itu amal soleh. Kita kena dah bersedekah amal soleh yang baik. Dan kalau tak ada amal soleh, ada iman, maka selamat daripada kekal dalam neraka. Dan masuk neraka, insya-Allah masuk neraka. Sebab apa? Sebab tak ada syarat yang kedua. Syarat kedua benda amal soleh. Ada dua syarat, maka tidak akan masuk dalam neraka sama sekali, walau sesaat. Innal ladzina amanu, syarat yang pertama, wa amilus solihah, syarat yang kedua, beramal soleh. Beriman saja, tengok IC Islam, tapi tak mayang, tak puasa, tak zakat, tak haji, maka masuk neraka. Datuk kau beriman kan? Ya, syarat tak cukup. Bapa kita jadi lambat nak beramal dengan amal soleh? Apa kita jadi tangguh, je lambat, sebab apa? Dok semangat. Kerana khuliqal insanu min ajal. Kerana manusia itu dicipta dengan fitrah dia, perangai dia nak cepat.
Nampak tak? Tu penyakit kita tu. Penyakit batin dia panggil. Penyakit zahir pita dungung. Tu penyakit zahir, putih, nanoh, faham tak? Cimani, berok darah, tu penyakit zahir. Penyakit kita ni khuliqal insanu min ajal. Dijadikan manusia jenis nak derah. Bila nak derah, bayar lambat, tak semangat lalu. Bayar derah, semangat. Benda bayar derah, piti. Benda bayar lambat, pahala. Cara kita tukar. Kalau kita kerja esok, bayar pahala. Kerja akhirat, bayar piti. Kat mana kita buat tu? Kerja akhirat. Nampak? Pasal kita gaduh. Tak boleh lambat-lambat, tak boleh. Esok diumum keluar dalam warta berita. Jam 8 malam esok. Datuk Seri Najib sendiri cakap. Mulai 2013, nampak, kerajaan Malaysia akan membayar gaji semua kaki tangan kerajaan dan projek-projek yang terlibat dengan kerajaan di akhirat nanti. Kita giat pergi kerja. Kemudian turun pula dengan malaikat pagi esok, cakap live pula dalam Astro, turun daripada langit malaikat khabar mulai 2013 semua kerja-kerja amal soleh sembahyang zakat puasa haji akan dibayar dengan wang RM. Nampak? Solat subuh dibayar selepas salam, selok sejadah ada RM1,000. Solat zuhur RM800. Nampak? Solat maghrib RM1,000. Dan yang hadir kuliah akan dapat di pintu masuk, nampak, kuliah maghrib RM20,000 sekali datang. Kalau bawa kitab RM40,000. Acur dah kitab luar, pakak beli dah ke? Dah takkan dah bawa kitab bah RM20,000 je. Beli kitab RM40,000. Lepeng tu kan jual kitab pas hospital tu. Betul tak? Dalilnya kita bersemangat pagi petang tu pergi mana? Pergi kerja. Semangat tak pergi kerja ni? Cari projek. Betul tak? Kan makan pagi tu melur tengah hari kuatan. Berok dengung. Betul tak? Cari benda tu sifat dulu. Tak. Tu kita. Bapa kita semangat, bayar. Bila bayar dia, cepatlah kita untuk joli berbelanja. Baca Quran, bayar bila? Bayar hari kiamat. Sedekah, bayar hari kiamat. Bayar tahajud, bayar hari kiamat. Lambat. Yakin, tapi semangat tu kurang. Maka kita pusing balik. Allah akan bayar sebenarnya lebih mahal daripada yang kita dapat daripada upah dunia. Bila kita lihat gitu, maka jadi seronok dan semangatlah kita dengan kerja akhirat. Lepas tu tinggal dunia, bersegera dengan kerja akhirat. Kau tak suruh tinggal. Faham? Dunia mazra'atul akhirah tu. Dunia itu tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Maknanya buat kerja juga di dalam dunia. Tapi biarlah ada buah-buah yang akan kita kutip di akhirat. Jadi bila sebut mazra'ah, ladang. Ladang bukan dia naik diri. Faham? Ada kena cakur tanah, kena buat pagar, kena begini. Maka di dalam dunia, ambillah dunia. Pasal duduk dalam dunia. Yang tak kenanya duduk dalam dunia, dah ambil dunia. Dia ambil akhirat saja. Duduk ngatik dalam sejik. Lepas tu minta wang isang ni JKK. Jadi tak kenalah situ. Duduk dalam dunia, ambil dunia. Dan yang kata ulama-ulama larang ambil dunia, mana ada larang? Yang ulama larang kejar dunia. Faham lagi? Ambil dengan kejar sama tak? Tak. Ambil ni tak lupa akhirat. Kejar siapa tak dang akhirat. Betul tak? Kejar menyemu ni ke dunia. Pada dagi sejik. Nampak? Bukan tak dang kita sibuk ni projek besar ni. Tak? Main projek semua. Mayak-mayak kat site lah kat lagi. Nampak? Dah sibuk ngat duduk dalam site. Faham tak?
Ambillah dunia, tak salah, kerana dunia diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada kenderaan yang terbaik di antara segala kenderaan yang ada pada zaman baginda. Nabi tak naik kuda laki-laki. Kau cahaya jalan kek-kek-kek cing kuda dah. Kuda Nabi 3 ekor terpantas sekali. Apa? Untuk berjuang, berjihad, berperang dan buat kerja. Nah, batu kenderaan tak apa, kita ambil kenderaan yang baik-baik. Rumah jangan mewah-mewah. Nampak? Jangan ke mana haram, tak haram. Batu rumah Nabi, rumah biasa. Tapi bak kenderaan bukan luar biasa. Sebab apa? Rumah bukan untuk buat tugas. Nak kenderaan untuk bertugas demi agama. Faham? Jadi Nabi pun ada harta walaupun sedikit, tak salah. Dah kita ambil banyak pun tidak salah. Lebih kaya, lebih Allah suka. Kerana apa? Banyak boleh menyumbang. Masalahnya pergi kerja. Jadi kerja selain dunia saja. Turun pagi, balik petang. Turun pagi, balik petang. Tak ada mana ni sejik Pinang Merah orang ngajar kita adik. Tak ada. Dan malam ada meeting petang. Nampak? Dah esok mana esok? Mana esok dah lihat ada main golf. Lawan antara jabatan awana main goh 5 hutang Tiger. Nampak? Dak dang sok mo. Bila dah mampu bahan tanah baru dang. Tak apa, bo dalam kotak kanda tu dah. Beli surah pakai kanda, boh lah kanda kat mari sejik Pinang Merah. Kau aku Tek Mang patah, Tek Mang ayah orang maya sejik lah ni ketang ni bahasa dia mayang jenazah dah mati awak lagi nampak. Baru dah ayah masih hidup sibuknya tak kening dak dang mari sejik, dak dang mari surah. Bila dang ayah sudah menjadi bakar busuk kohong, gulung dengan kain kapang, bola kotak buat hari sejik. Betul tak? Tak pakai rawa dah. Dan jadikan duduklah kanda gitu, baca kitab dengar tau. Tak pakai rawa tau. Dah amal soleh apa ni kena pergi sejik saja. Tak. Bukan di mana saja boleh buat amal soleh, cuma obat masyarakat jahiliah ni iaitulah ilmu. Maka ilmu ni dia ajar di masjid-masjid, di surau-surau. Faham? Tu lah. Pak tidak suruh mari kan? Nak? Gamuk-gamuknya kalau kita ni semayang tahajud boleh 1002 rakaat. Nak buat berapa rakaat malam ni? 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tahajud. Jatuh daripada atas malaikat berbau RM1,000. Bilang. Baik, bawah. Allahu Akbar. Rakaat yang keseterusnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, debau jatuh. Bang, bila dah bagi 2,000. Gamuk-gamuknya apa rakaat ni? Ikhlas. Tak kurang pada 100. Dalam ni siapa 50. Kita lah tu mu suka dah. Mu sama kau. Ngaku aku pun lebih kurang juga. Apa? Bukan kita puja piti, bukan titi tu Tuhan kita. Tapi semangat tu. Faham tak? Waktu kita kena berubat. Orang yang bila dapat habuang duit, janji dengan duit, bersemangat. Janji dengan pahala, kurang bersemangat. Tahu tak? Maka tu kita sedang mengalami penyakit ngosek. Faham tak? Orang panggil saka tu. Saka ni benda duduk dalam tubuh dia. Atu bersih, tahu tak? Setan ni boleh. Orang luar panggil saka, orang sini panggil sarak tubuh, tulis mainan iblis belaka. Faham tak? Jadi bila nak mati payah. Segi kalau orang bela ni ada bela atu daya dalam perut dia, ada bela persik. Faham? Kalau buang jadi dok. Atu ada dalam gagal. Tengok tok tinggal tulang dengan kulit je. Nak
Tapi nyewak gagahnya bangun congok mata corong macam rimau nak belaki mata. Faham tak? Oh, bisa. Sebab apa? Ada belaang bawah. Nak barang huduh ada dalam tubuh. Orang tua kat 100 jadi gagah. Betul tak? Tu ramai kebal-kebal katok dengan apa benda ni, dengan tiang pak-pak atas tekak tak ada hal. Ku ada hal. Benda dalam jin pelesik duduk dalam. Nak? Acu buang tu boy, setan tu dari tubuh dia. Acu kata hospital. Betul tak? Tu orang nyakit kau panggil nyakit bela, saka. Kalau kita saka kau. Pitih adalah kacek. Agak halu. Jalan nenggak. Orang ambil gaji dia kan 6,000 lah kacek. Betul tak? Tiap hari ada 6% jalan kau ni. Tak agak lalu dah. Barang tak ada dalam. Maka pitih tu hatu. Nak menyebabkan kita tidak bersemangat kalau tak ada. Ada bersemangat. Nak sabdanya lagi, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Kebanyakan manusia terpedaya dengan dua nikmat, iaitu masa sihat dan masa lapang. Maksudnya ia terpedaya dalam dua nikmat itu jika ia hidup dalam keadaan sihat dengan banyak masa yang lapang. Malangnya ia manusia menghabiskan masa itu dengan membuat kerja-kerja yang sia-sia dan amal-amal yang merugikan, iaitu dengan menumpukan sepenuh perhatian kepada usaha keduniaan yang boleh mengalpakan diri daripada mengingati Allah Ta'ala serta membaikkan akan amal ta'at. Hadis terusnya Nabi SAW bersabda, Nabi ni dia kenal perangai manusia, dia tahu kejadian manusia, dia tahu apa yang berlaku dan akan yang berlaku kepada manusia sampai di akhirat kayak gitu. Apa dia tahu belaka gitu? Kerana dia Rasulullah. Rasul ni utusan, iaitu yang telah dilantik oleh Allah. Dia juga Al-Mustafa wal-Mukhtar, yang sangat dibersihkan lagi terpilih di kalangan segala nabi-nabi dan para rasul, sehingga dapat gelaran Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua para nabi dan para rasul. Maka Nabi tahu bab manusia, ilmu tentang kejadian sifat perangai atau bi'at manusia, nyakit dalam nyakit luar, Nabi tahu belaka. Ambo tahu belaka benda Nabi. Memang kalau katanya siapakah manusia yang paling alim pada alam ini, namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Kena yakin gitu. Nabi kita adalah manusia yang paling banyak ilmu Allah beri ke dia. Betul tak? Ada. Orang yang pertama alim, siapa dia? Ulama pertama, Nabi Adam alaihi salam. Dialah manusia bila Tuhan cipta dia, Allah ajar dia pula beri ilmu yang begitu banyak. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan kami telah ajar, yakni Allah ajar akan Nabi Adam setelah Nabi Adam dihidupkan akan segala nama perkara-perkara benda-benda yang berlaku pada alam ini. Faham tak? Itu ulama pertama. Tapi orang tak gelar dia ulama, dia Nabi tinggi lagi. Dialah yang pertama alim, ada ilmu. Maka yang paling banyak ilmu adalah ketua para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata benda tentang manusia, perangai manusia. Nabi kata ni'matani maghbunun fihi ma katsirun. Ni'matani maghbunun. Ni'matani makna dua nikmat. Dua nikmat. Nikmat dua je. Banyak nikmat, tapi nak khabar dua ni. Di antara perkara-perkara yang sangat mustahak menyebabkan jadi bahan lara. Ni'matani. Nampak? Dua nikmat maghbunun, lemah, tergelang, bahan lara, dak ingat, anyuk, boleh tafsir macam-macam. Maghbun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat ni ramai orang hanyut. Terjemah mudah. Dua nikmat ni ramai orang hanyut.
iaitu as-sihhatu wal farahu, tubuh sihat atau ada masa lapang. Dengan tubuh sihat hanyut, bukan hanyut laut, hanyut dok-dang cari bekal akhirat. Dengan ada masa lapang diisi dengan perkara-perkara yang hobi semata-mata, tak ada isi dengan bekalan akhirat. Ramai ada orang yang hanyut dengan dua ni? Ramai. Apa maksudnya? Tengok, ia terpedaya di dalam dua nikmat itu jika ia hidup dalam keadaan sihat dengan banyak masa yang lapang. Malangnya ia menghabiskan masa itu dengan membuat kerja yang sia-sia dan amal yang merugikan. Yang pertama nikmat iaitu sihat. Sihat lawan sakit. Kalau kita sakit nak sihat ke nak kau sakit? Dah sekarang kita sihat nak dia, nak sakit pula. Apa kita tak mau sakit? Kalau kita sakit kita nak sihat ke nak benda? Dak Imam ayah ajak kita 3 hari dah duk pintai. Dak Imam kata dah ajak nak tu lah, nak suruh kau parak lagi. Ada tak gitu? Tak ada, memang nak suruh kau baik. Betul tak? Tak ada orang sakit nak suruh kau parak lagi. Maka kalau sakit nak sihat. Adakah orang Islam je nak sihat, orang kafir tak mau? Semua bangsa kutub utara mu jalan naik dengan dekat jelajah seluruh dunia sampai kutub selatan, mu cari bangsa mana bila dia sihat dia nak sakit. Ada tu fitrah, betul tak? Tu ketentuan Allah. Allah sunnahkan menjadi perangai manusia, tak akan bertukar sampai kiamat. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan tiada kamu akan dapati apa yang Allah aturkan pada perangai manusia dalam alam ini akan berubah. Tak berubah dah. Semua jenis umat dia nak sihat. Oleh kerana semua negara orang nak sihat, maka semua negara ada rumah sakit. Betul tak? Ada hospital. Dulu tak lagi hospital, zaman kita cek-cek itu tahun 70-an dia panggil rumah sakit. 80-an baru hospital. Dulu rumah sakit, rumah dah sakit, orang dalam rumah sakit. Jadi semua negara ada hospital. Tujuan apa? Untuk berusaha, berikhtiar menyihatkan orang-orang yang kena sakit. Maka bila kita sakit kita nak sihat. Dah bila kita sihat, apa kita tak mau sakit pula? Kita duduk di rumah, takkan nak duduk sokmo, nak pergi esok nak tubik pula. Apa nak pergi kerja jabat, kita pergi jabat, takkan nak duduk sokmo. Sekarang nak balik pula, nak balik rumah. Maka berpusinglah. Kan tubik, kan masuk, kan tubik. Maka gitu juga bila kita sihat, apa kita nak minta sakit? Sampai fitrah manusia tak dilah, faham tak? Bila kita sihat, orang tak suruh minta sakit. Sihat itu nikmat ke benda? Nikmat. Bila nikmat benda Allah nak daripada kita. Syukur. Bukan suruh minta sakit. Bila mu sakit, sifat yang tidak dikendaki dia panggil musibah, perkara yang tidak diingini oleh nafsu, maka bersabar. Dan bila sihat, mengucap syukur, bersyukur. Apakah yang dikatakan syukur nikmat sihat? Iaitu gunakanlah nikmat sihat untuk mencari bekal akhirat. Maka siapa yang bila dia sihat, dia cari akhirat, dia bersyukur. Siapa yang sihat, tak cari juga akhirat, dia kufur. Kufur benda? Kufur nikmat. Bukan kufur jadi kafir semua bergala. Kufur ada dua. Kufur hak besar se, kufur hak kecil se. Kufur besar tu kufur syirik, kufur akidah. Hak kita dok cakap ni kufur nikmat. Faham? Dah kita tengoklah saudara mara kita ramai mana yang sihat ke ramai orang sakit. Ramai orang sihat tak? Pergi tak orang ngajar? Tak. Sejik, tak ada tak ada kena-mengena dengan dia.
Dah kena ke mana kamu? Pok dara. Tak ada egang mu nak panggil ngajar pekoh ke, ngajar hadis ke, betul Quran ke, ceramah ke, tazkirah ke, usrah, dia tak pergi. Ha, dia bagian cari makan kedarah macam natang lembu. Nak. Ha. Tu baru pok dara, tak belah ayak, belah mak. Ha tak. Nah, sehat tak? Sehat. Perut macam payah wudu. Nampak makan nasi nambah. Hak bagi makan makanan rohani, hak orang ngajar tak ada. Ha tu panggil kufur nikmat sihat. Tu baru belah dara. Kalau belah pupu pula, hak belah nyang, hak belah tok, hak kena belah ipa, hak belah bigat, hak belah tok pesah, ramanya sihat. Tapi tidak ada muka-mukanya duduk bersila di hadapan orang ngajar surau masjid. Kerana cari makan kedarah siang malam. Siang cari pitih, malam duduk dengan anak bini ngadak tok guru besar kaki pak tali besing. Tahu tak? Ada. Orang kufur tu. Dah kufur lagu mana akhirat lagi? Tuhan minta balik eh. Nak suruh bayar balik. Mu pakai hari tu mati aku, kesihatan aku beri, mu nak bayar benda hari ni. Mu nak guna untuk cari akhirat. Saudara, dalil la in syakartum la azidannakum. Ha, kalau orang ngaji tajwid dia kena dengung. Tak? Neh. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ha, nampak? Qol-qolah pula tu bit situ. Faham? Ha. Kalau kamu berterima kasih dengan nikmat aku berimu sehat, mu cari makan, malam mu pergi dengar. Sebelum mu pergi kerja mu mayang subuh dulu, mana mu syukur nikmat sehat. Bukan mu pergi kerja terus. Maka la azidan nakum, aku akan tambah nikmat kau sehat. Wala in kafartum, kalau kamu tidak mahu, kafar tu makna engkar atau tidak mahu, nak berterima kasih kepadaku, aku berimu tubuh sehat, inna azabi lasyadidun, sesungguhnya bukan main-main azab aku yang menanti kamu, syadid, sangat pedih. Nah, dah kita nak jadi guana, nak jadi macam Tok Wali no, dak tubik rumah, dak kerja dak benda. Bukan. Kerja lah, hak kerja jual, hak nega, hak rasa mozek, pasal mozek. Faham tak? Neh, hak pasal tak. Neh, kerja kelaut. Tapi biar ada hubungan dengan Allah. Yang pertama, hubungan rantaian yang diperlukan, iaitu solat 5 waktu. Biar ada waktu. Nak? Ni pukul 4.30 tu beg dah. Tak apalah, asas mayang subuh lagi konang. Tak mayang tu. Nyai akak putih. Muka kuala, air jolok masuk. 3 gawang katung pinggang. Faham? Kakak putih punya pasal. Pukul 3.30 pagi ni gawang dah. Beres. Akak tengok, kacang. Siapa 7 suku baru balik, dah mayang subuh. Kek gi gewang tu sakuk tak muka dia. Akhirat hari. Betul tak? Ada. Nyai glamour dia so ibu kaki, dak mayang terus. Turun kau 3 garik baru berakat jorang. Faham tak? Kau 3 pacok jorang. Colop 12 kaki. Meseng so gitu, tak buang. Sia tak cukup 3 jorang bawah, lama. Batu ngambur ni, so mikrofon. Siap ke sauh. Penya lepo. Orang bahasa dak mayang. Apa ke garik duk tengok ke jorang tu. Duduk. Supik keceng. Boleh gelama besar-besar tu. Dak mayang dah. Bodoh. Tak orang nu ngai ibu gelama nu atas tukung 45 kilo seekor. Mayang. Kali terik gerak paper 27 kaki. Mayang lihat dia, mayang atas paper. Mula tak patah. Gelama satu. Cek ikat pada timah, gelama boleh. Bodoh.
Bukan bodoh ngai, bodoh dok mayang. Betul tak? Bukan dia marah hobi. Faham? Siapa dok mayang, gila babi. Malangnya ia menghabiskan masa-masa itu dengan buat kerja-kerja yang sia-sia dan amal yang merugikan. Kalau adanya banyak akhirat, sedikit dunia, alhamdulillah dia yang terbaik. Tinggal dunia terus tak ada. Kerana Allah tak tinggal terus dunia. Sama banyak dunia dan akhirat, alhamdulillah masih bernasib baik. Yang tidak bernasib baik, dunia semata-mata. Nak? Kerana cari dunia. Oh, sukalah ngak boleh dunia. Nak, dia tak tengok orang boleh parok pada dia lagi. Dia boleh sikit suka dah. Dok-dok cek oh, boleh 3% negak tu. Berkelapa boleh 3%. Dia tahu orang tua main projek 300,000. Tak main projek 3%. Bang, tapi dah dia budak-budak. Betul tak? Boleh sikit Tuhan bagi. Oh, dak ingat dah. Neh. Dak ingat dah bahasa hebat sangat dah, hebat sangat dah. Ramai mana jahil ilmu akhirat. Cerita hang di kereta tu buat rock block luar tu. Kat tepi tembok luar tu buh rock block. Bubotong lagi nak minyak tanah uti. Tahan gebar turun baca Fatihah. Tahan tak? Molek lepas. Tak molek pondok. Ngaji pondok. Tak. Betul tak? Dah. Ramai mana? Penuh pondok. Nampak? Tak muat. Cok. Tak reti baca Fatihah. Lekang tetang pukang sekali. Nak jahil punya pasal. Ya, tahan esok. Nah. Suruh baca doa bangun tidur dah. Buat rock block. Tahan, cik. Baca doa bangun tidur. Tidak, kita tak lepas. Lesen tak penting, tak penting. Doa bangun tidur. Tak ingat saya kau harang. Nak. Kereta kelas dah wajar. Ada spoiler belakang ni. Tak apa tu dia. Ring sport 15 bawah. Ring 15 cik. Tapi tak boleh baca doa bangun tidur. Suruh kambing pula bawa rumah, kambing neguk. Boleh tak baca? Tak boleh ke? Dia wajah tu kambing neguk adik-beradik dia. Nabi gak berek pesan, kalau mu bangun tidur mu syukur nikmat Allah banyak-banyak, kerana Allah beri lagi nyawa, boleh hidup, boleh tengok lagi alam ni, boleh tengok lagi bini mu, boleh tengok lagi anak mu. Katalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nampak? Yang telah ahyani, menghidupkan aku semula ba'dama Allah telah selepas daripada Allah matikan aku semalam. Kata gitu sikit Nak cari titih punya pasal. Dah boleh tak? 14 juta sebulan. Dah boleh. Siapa tak mari surah, tak mari sejik, tak mari dengar, nak mari betul, tak mari apa padang cari makan kedarah saja boleh tak? 1 juta sebulan ah. Amal-amal luar jalan ah. Boleh. Teruk kat api lak pakai mu nak dulu aku dulu pagi-pagi motosikal je baju hijau je kuning, nampak padi seloh. Nah, boleh tak 1 juta sekarang? Boleh. 10,000? Boleh. Tak boleh. Nak? Boleh. 4,000 baju kuning. Baju hijau dia 1,000 lebih. Faham tak? Nyak tu lah. Dah padang tak kalau kita lara? Tak ada. Nak? Nu hak boleh-boleh nu Tang Sri nu, Kuala ramai mana? Rumah penthouse. Bukan PPRT, penthouse. Tak ada penthouse dia. Dia ni popular ni orang kaya-kaya, duduk ni penthouse. Penthouse dia. Penthouse ni kalau rumah flat, kondo dia atas sekali. Faham tak? Atas kali dia panggil penthouse. Bawah ni 4 juta, 3 juta setengah, 6 juta, takat 6 juta, takat 7, 6.8 juta.
Atas kali 15 juta. Ha, 10 juta tekad atas. 3 tekad atas dia belaka macam stunner duduk sana. Nak. Ha. Pak mana tuang? Dah anak dia duduk. Dah tuang? Nu. Bahan Thanos. Dah bawa dah? Dah bawa. Nak. Ha, tu orang hak boleh dah. Mung, baru hang dekat buruk, dah lari dah sejik. Hang dekat buruk pakai kabaro. Kasut red wing. Dah mari dah dengar. Kalau mari dengar, alhamdulillah. Tak ada kira siapa-siapa. Betul tak? Nampak? Ruginya dah. Baru jadi cikgu, dah mari dah sejik. Tak kenal orang dah. Cikgu Cikgu ada 18,000 sebulan. Ada? Ya. Dah mana yang gong ah? Tawaduk, rendah diri lah. Allah beri kamu kaya lagu mana pun, rendah diri dengan orang ramai. Nah, Allah benci orang-orang yang sombong. Nak sombong tak benda, biar pada batu. Batu kata orang miskin yang sombong lebih jahat daripada kaya yang sombong. Oh, nak tegur orang ni. Jarang nak tengok orang naik kereta terus balik rumah. Oh, padang mana sabar. Walaupun masuk neraka tapi mana sabar. Buat apa? Kontraktor besar. Projek benda buat stadium. Rumah pak tekak atas kali pukul layang. Kolam renang 2. Dah 2 benda banyak. Asa tu bibi tukar kebun mandi. Faham? Kereta 9 buah. Murah sekali. Porsche Cayenne. Faham? Mana sabar sombong. Ni kakak kereta dia yang pada tegur orang. Wira. Tak tegur orang tu. 3-10. Jangan kita sampai keluar daripada batas tabiat yang tidak menasabah. Orang yang paling hebat, maka dia baik dengan orang. Gunalah kesempatan kekayaan kita untuk merendah diri supaya dapat kasih sayang sama-sama manusia. Nah, dengan iaitu menumpukan sepenuh perhatian kepada usaha keduniaan. Allah kalau bak dunia usaha kuat. Nah, masuk hutang nak ukur jalan, ukur peta dalam hutang. Kang berambak dengan badok. Baru ni kerja dia itu dah seladang. Bodoh rapok sembong kaimah sembong. Nak sanggup. Makna kalau kena mampu kerah. Seladang, kena tak seladang? Seladang mana besar dengan lembu. Seladang 5 ekor khubah, seekor seladang. Berat dia 5 ekor khubah. Khubah 3 ekor, lembu seekor. Nak, oh tak apa. Cari gaji. Ukur sepadang. Tidur dalam hutang, tinggal anak bini. 4 hari duduk dalam hutang. Bini tinggal, anak tinggal. Tapi ngajar belah rumah tak pergi. Nak, bodoh dari seladang. Suka betul tak? Ada. Orang tak marah mu kerja tapi mana yang lepas belah rumah tak pergi. Nak rugi lah kita. Macam nak nega-nega lah, nak kaya lagu mana pun, Allah tak marah. Jangan tipu sudah. Tapi biar ada habuang untuk akhirat. Allah tak wajibkan kita jadi ulama, tak wajib jadi ustaz, jadi orang kampung, tak apa dah orang biasa. Tapi bila ada orang ngajar, gilah dengar. Maka nyatalah orang ini akan rugi serugi-ruginya kelak sesudah mati. Memang sebab bila mati orang tak boleh dah duit, mati nak pahala. Hidup nak duit, mati nak pahala. Nah, dan masa hidup ni kalau Tuhan beri pahala tidak berguna kepada kita. Sebab tu Allah bayar di akhirat, kerana pahala selepas mati memberi guna. Masa hidup tak boleh pahala. Dalil kalau orang sakit, orang lapar, orang miskin, nak tolonglah Tok Imam, saya 4 hari dah tak makan ni, tak ada piti kepek, nak curi orang tak baik. Saya mata diri molek baca Al-Fatihah. Kenyang tak? Dah. Tok Imam baca surah Yasin 40 kali, dak wis kepeng ke dia. Boleh tak? Dah, Nabi tak buat gitu. Nabi jumpa orang miskin, Nabi baca Fatihah ke, Nabi beri buah kurma. Nabi beri makanan. Betul tak? Maknanya habuang dunia ni untuk orang hidup. Bila mati dah, dia nak tak?
Tambah dia nak bacaan ayat Quran. Itu baru pusing balik. Nak tengok lagi kubur. Ada dia bawa nasi lemak. Nasi lemak, nak tepung buku. Gue becek cang. Tak, ya tu biar tu nesang. Mak dia nasi lemak, mak dia nasi lemak itu. Ayah kayu kamak. Nampak? Tok dia beri becek cang. Nampak? Dah ni dia. Tak sebining. Ini pok ayah pok dia. Pok tua dia orang Penang. Tak sebining. Tambah bila mati nak pahala. Beri salam, baca doa. Tak? Baca Quran. Kerana ia akan melihat dengan mata sendiri apa yang telah luput daripadanya bila kita tengok, bila kita mati. Masa ni kita tak nampak lagi, batu kita pergi dengar orang tolong kabur. Kalau orang kita saja-saja gitu payah nak ingat. Bila kita pergi dengar orang ngajar, dia pun katok hati kita bangun. Walaupun tidak lama, sekejap, lebih baik daripada tidur tu. Sebab tu dalam hadis kata annamu fid dunya niyamun. Annasu fid dunya niyamun. Manusia di dalam dunia itu sedang tidur. Tidur mana tu berjalan. Makna tidur tu bukan tidur atas katil. Tidur hatinya tidur daripada akhirat. Faiza mata intabaha, maka bila meninggal dunia baru dia terbangun daripada tidur. Fanadima, maka baru dia menyesal. Dari darjat dan pangkat yang tinggi, patu darjat yang sebenar, darjat yang ada di sisi Allah. Siapa yang bertakwa, satu pangkat yang tinggi dia dapat, maka pangkat dia tidak akan tercabut dulu, kini dan selamanya. Pangkat dunia cabut. Tuan-tuan kata tak ada pangkat. Ada pangkat cabut. Boleh tak ada pangkat. Dia panggil boleh. Tak ada pangkat. Constable, bahang di kong semua. Apa? Constable. Nampak tak? Dia kong dia stable dah. Faham tak? Constable mana benda? Tak ada pakat. Kau 3 atas ni. Ni 3 bintang atas ni. OCPD. Faham? Macam-macam lah nama. Baik matilah OCPD, matilah maknanya ketua boleh. Pakat tu roboh tak dalam kanda? Dah. Roboh kain kapang. Pakat cabut. Hilang sudah pangkat. Dah mati lagi, pecing. Tak ada dah pakat. Tu tak? General. Penuh yang atas ni. Berambu-rambu kali. Pecing. Tak general lah. Bekas general, bekas je lah. Tinggal bekas. General tak ada, bekas saja. Tu belum mati lagi. Tapi kalau takwa, tak akan tercabut. Bapa tak cabut? Allah yang beri kan, ingat tu. Takkan cabut. Nampak? Yang beri general manusia, yang beri kapten manusia, yang beri gelaran menteri manusia, cabut. Hak Allah beri, tak cabut. Walau mati dah, tak cabut. Jadi berebutlah pakat akhirat atas. Jangan berebut pakat dunia saja. Yang sekiranya di masa hidup di dunia dulu ia menghabiskan semua masa lapangnya dengan mengerjakan amal-amal soleh, niscaya akan memperolehi segala darjat dan pangkat itu. Kita memang tak dang dah jadi yang terbaik, tetapi jangan jadi yang terburuk. Kita nak jadi yang terbaik macam zaman mana yang Nabi kata khairu qarni qarni, sebaik-baik zaman tiadalah lagi boleh melawan zaman aku ini. Di mana para sahabat sanggup mati, sanggup diseksa, dijemur tengah panas demi tauhid. Kemudian zaman yang mengiringi semayali, zaman yang selepas aku, zaman para sahabat dan para tabi'in. Semayali, zaman yang ketiga, kurung yang ketiga, iaitu zaman para tabi'in. Nampak? Lepas daripada itu, maka tidak yang terbaik. Adakah kita yang terbaik? Tak. Tapi jangan jadi yang terbaik, yang terburuk. Faham tak? Maka kita muhasabah diri, banyaknya kita alpa akhirat, betul tak? Istighfar, duduk saja bawa kereta nak balik 2 hari, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ataupun ingat dalam hati, jahatnya aku padamu ya Allah. Allah suka, Allah senang kalau kita ingat gitu. Jangan berasa baik.
Nescaya ia akan meroleh sekali darjat dan pangkat. Maka pangkat bila Allah beri tidak akan tercabut selama-lamanya. Imam Malik bin Anas, Imam Hanafi rahimahullah ta'ala, dia meninggal tahun 150 Hijrah. Sekarang sudah 1400 tahun lebih dah, 1200 tahun dah, dekat 1300 tahun Imam Hanafi wafat. Orang sebut tak lagi nama dia, namanya tetap diangkat sepanjang zaman. Betul tak? Pasal apa? Pasal pangkat diberi oleh Allah. Pangkat mana? Ulama mujtahid, imam yang dihormati oleh dunia Islam. Nak, nama jatuh tak? Tak jatuh. Nak, kita tak mati lagi, tak kenal dah. Mamak ni, mamak Allah, mu aja tengok budak tu. Kok ana se? Allah, apa nak kenal tu tak mengair muduk dia ni. Dia kata mamak tu balik tu duduk belah mu tu. Manusia tak kenal dah. Dengar tak? Tak mampu lagi orang tak kenal dah. Kalau KO jeng terus kita. Nak hidup bernyawa orang tak kenal dah. Nak Imam Hanafi tahun 150 Hijrah mati. Orang habuk lagi dia ni. Nak nama meniti di bibir orang. Nak gamuk-gamuknya kalau kita mati 1500 tahun dulu orang sebut. Dan ni sebutlah. Bini kita dah sebut dah. Masa kita mati memang dia sebut lagi. Banyak ada tamu. Apa? Bapa mati dulu. Tu baru mati bah. Masuk 4 bulan. Nah, baru tinggi ni naik upuk atas kubur kita. Nikah malam-malam ada. Ngejar kaki. Dah. Dah. Tu bini kita. Nah. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, annasu niyamun fa iza matu intabahu. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Kena berhenti awal kat malam ni, ada program di Terengganu. Baik, soalan yang pertama. Ibu bapa saya bercerai dah. Saya dibesarkan oleh ibu sejak lahir sampai learning. Masa kecil pak saya tak pernah ambil perak terhadap saya. Bila saya besar, pak saya cari saya untuk pulihkan hubungan. Adakah patut saya kunjungi bapa saya sekarang? Ibu tak benar saya kunjungi bapa kerana derita membesarkan saya. Apa harus saya lakukan daripada insan yang kerdil? Sedih lah pula. Sebut kerdil tu jadi sedih. Kerdil ni orang kerdil tau. Orang kecil tau. Miguel. Ke orang biasa tapi dia tulis insan kerdil. Kalau kerdil ni mana orang pendek, orang kecil. Miguel tu orang pendek tu. Ya tak orang pendek Miguel tak? Dia tulis insan yang kerdil, insan pendek. Baik. Mak dia cerai dengan ayah dia zaman dia kecil. Faham dulu, bukan zaman mak ayah dia kecil. Zaman dia kecil. Jadi bila cerai duduk dengan mak, banyak tak berlaku? Banyak Banyak kadang-kadang duduk dengan ayah. Ayah pun tak cari mak. Tak cari mak, tak cari anak. Bila besar, cari anak, nak pulihkan hubungan. Mak tak beri, pergi. Guana nak buat? Dengar molek. Apabila bercerai, maka kita bercerai itu makna kita membuka ikatan. Ikatan apa? Ikatan nikah. Dulu kita suku, hak puang suku. Bila sama-sama mu nak aku nak mu, maka ikat. Ikat tu nikah. Arab panggil aqdun, aqdun nikahin, ikatan nikah, simpulan. Bila tak ada jodoh, dia panggil mana? Talabi. Apa? Talak. Talak tu bahasa Arab, Melayu buka ikatan. Lepas ikatan, faham? Siapa yang boleh kita talak? Yang boleh kita cerai? Orang yang kita ikat sahaja. Boleh buka balik. Anak ikat tak? Tak. Darah daging kita. Boleh cerai tak? Tu nak faham dulu. Jangan cerai anak. Bila dia pergi cerai dengan tinggal dengan anak-anak, dia tak cerai.
Ni salah. Nah, mu nak marah lagu mana pun ke bini mu, anak mu dah dicerai. Mu nak marah lagu mana ke laki mu, janda mu, anak mu dah dicerai. Faham? Maka bila ayah nak kembali semula, nak pulihkan hubungan, nak buat lagu mana? Nampak? Allah kata wabil walidaini ihsana, dan kepada dua ibu bapa membuatlah yang baik-baik. Sekama ada ibu bapa itu masih bergelar suami isteri ataupun sudah bercerai-berai. Ihsana tu umum, buatlah benda yang baik, maksudnya yang menggembirakan hati mereka. Jadi dalam lapangnya, walaupun dulu dia salah, sekarang dia dah sudah nak balik, nak pulihkan hubungan, maka anak yang soleh dia akan baik dengan bapaknya. Faham tak lagi? Dah tu dia buat salah dulu zaman dulu, biar ibu seorang menderita membesarkan dia. Hak tu drama swasta punya ajar, jangan ikut. Tu cerita Melayu. Faham? Jadi kita terpengaruh dengan rasa dendam. Tak, agama lain. Agama walau lagu mana pun maafkan ayah kita, kerana dialah asal daripada kita. Torak beri kemaafan kepada dia. Hak ni yang dikesayang oleh Allah. Nak, dan mak jangan sekali-kali halang. Batu banyak dosa besar bila bercerai. Mak dak ui anak jumpa ayah. Ayah menyembunyikan identiti mak daripada anak. Kalau anak duduk dengan dia, supaya bila besar tak kenal. Ini haram, dosa besar, putus silaturahim. Soalan seterusnya, cara sebenar menjilat mani selepas makan. Mana pula menjilat mani? Lepas makan jilat jari tau. Ditulis mani. Betul tak? M-A-N-I, menjilat mani. Baru menjilat mani pula. Ada bergerak. Jilat jari ya. Ada pula lepas makan jilat mani. Tak ada nak fikir kita. 3 jari atau 5 jari? Dengar molek. Masalah jilat jari. Jilat jari lepas makan ni wajib ke sunat? Sunat. Siapa tak buat tak berdosa. Siapa buat boleh pahala. Bila boleh pahala, tujuan menyombongkan diri? Tak, kerana nak ikut kekasih kita Rasulullah. Selesai masalah tu. Baik, 3 jari 5 jari dia tanya. Ini duduk balah Bila ada orang makan nasi 5 jari, dia marah. Dia kata, hei, tak boleh gitu, Nabi makan 3 jari. Nampak? Jari mana 3 jari ni? 1, 2, 3. Ambil gini. Faham tak? Dengar molek. Sebab tu tanya ulama, jangan pandai-pandai ambil hadis terjemuh diri. Ulama dikukur hadis bab makan. Rupanya benda yang hanya macam buah-buah, macam kurma, maka sunat pegang dengan 3 jari. Faham tak? 3 jari pegang gitu, sunat bola mulut. Kacang sunat 3 jari. Katakanlah benda kecil lah, setokor ayam, daging sekeping 3 jari. Tahu tak? Hak tu 3 jari. Ulama dia hurah habis. Bukan semua benda. Nasi bang 3 jari kau. Dah bila nak habis 3 jari? Nampak tak? Nasi 5 jari dah Tuhan buat. Faham? Selagi pula hak boleh kita akad dengan 3 jari, tiba-tiba kita akad dengan 5. Salah tak? Tak salah. Ini irsyad, benda anjuran, sunat sahaja. Jadi afdal dengan 3. Jadi bila orang buat dengan 5 juga ambil kema, boleh marah tak? Haram marah, tapi ilmu tak ada. Maka jadi haram. Barang hak benda marah, barang mungkar. Barang mungkar, benda yang haram dengan sepakat ulama. Adakah makan dengan 5 jari haram? Tak. Tapi dia ni bodoh, dia pergi marah orang. Barang sunat orang tak marah. Orang tak buat benda sunat, jangan marah. Pakai serban sunat, bila tak pakai, jangan marah. Tapi irsyad, beri anjuran. Afdal pakai serban, kata ke dia. Ni benda mu tak akan serban, ni benda. Tak mau ikut Nabi. Bala dengan orang, barang sunat. Betul tu. Batu Nabi dah atak bodoh-bodoh. Berdakwah ke Yaman, berdakwah ke China, berdakwah ke Mesir dan Afrika. Tapi dipilih-pilih. Maka kalau kita makan dengan 5 jari, 5 jari ya. Sunat jilat. Kalau makan dengan 3 jari, 3 jari ya. Kalau makan dengan sejari je, sejari ya.
Si jari nak pegang pun ni. Ni. Sutung. Sutong goreng lah, potong-potong sutong kan bulat. Nah, jolok kita bola mulut. Hukum orang yang tidak sunat jadi imam. Dia imam sini. Dah sunat jadi imam. Hukumnya kita tengok dulu syarat sah semayang. Faham tak? Syarat sah semayang. Dia kata menghadap kiblat, suci daripada hadas, pada badan tidak ada najis. Nak? Ada tak situ bersunat syarat sah? Kaji dengarlah kita kata bersunat syarat sah semayang. Ada tak? Tak ada. Maka soalan sudah terjawab. Imam tidak bersunat, sah tak semayang? Sah. Kerana syarat sah semayang tak ada sebut pun bersunat. Nampak? Dah ada orang ngajar-ngajar dia kata tak sah. Tu biar faham baik. Nak kata tak sah tu biar faham. Dia hanya kait dengan syarat yang menyebut hendaklah suci daripada najis pada tempat, pada pakaian dan pada badan. Kadang-kadang orang yang tak sunat ada air kecingnya yang tidak dibasuh pada badan ke pada pakaian. Pada badan dalam kulit kepala zakar. Betul tak? Adakah wajib begitu? Tak, dah kalau bersih dah, sah tak? Bermakna tidak sah kerana ada najis atau kerana tidak sunat? Cik jawab. Kerana ada najis. Dah kalau tak sunat tak ada najis, sah tak? Sebab tu tidak bersunat atau sunat tidak dimasukkan dalam syarat-syarat sah semayang. Cuma setengah ulama kata afdal yang bersunat. Nampak tak? Afdal saja, bukan nas. Kata tak imam mana main lah, tak imam tak sunat. Baik. Apa cara terbaik ikut imam dalam solat? Tunggu imam habis lapar baru kita ikut ke kena ikut sama dengan lapar imam? Dengar, dia tanya. Jadi nak ikut imam ni lagu mana? Ikut sama terus ke atau separuh-separuh ke? Imam buat dulu baru kita buat. Dengar molek. Ada yang kena ikut sama, ada yang kena imam buat dulu, dan ada yang apa benda ni sunat kita kemudian sedikit daripada imam. Apa benda yang mesti kita kemudian sekali wajib, iaitu takbiratul ihram. Takbir ihram wajib kena imam selesai dulu baru kita boleh takbir. Allahu akbar. Bila kita bab baru makmum sah kata Allahu akbar. Imam tak kata akbar lagi. Allah. Orang belakang Allah. Haram. Tidak sah. Tak? Dia kena selesai dulu. Iza kabbaral imamu fakabbiru jamak. Bila imam telah takbir fi'il madhi. Fi'il madhi kejadian yang telah selesai. Bila telah selesai, telah menyebut alif lang lang he alif kabbara. Allahu akbar. Barulah makmum boleh kata pada Allah. Faham? Wajib waktu. Kemudian hak lain-lain sunat. Imam telah selesai baru kita buat. Mana? Tu imam dah wakaf Allahu akbar. Maka kita Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Baru kita sami Allahu liman hamidah. Turun sujud. Allahu akbar. Kepala kena dahi. Kepala kena latar. Baru kita bergerak. Nak turun. Itu sunat. Yang mana yang kena sama? Saja. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama aw kama qala. Siapa yang sama ucap amin dengan malaikat, maka diampun dosa yang telah lalu. Faham lagi? Maka ulama pun kata amin saja kita kena sama dengan imam. Faham tak? Tapi nampaknya kita tak ikut. Hak suruh sama tak sama. Tu imam kita belakang amin. Nampak tak? 3-14 lagu belakang lari terus pitching. Nampak tak? Hak suruh tunggu dulu biar imam selesai, kita pergi potong. Tu imam baru turun Allah nak tunjuk, kita turun Allahu akbar. Dah kalau tu imam umur 81 makmum 18, siapa dulu?
Siapa hak 18 dulu haram berdosa. Nak, masalah kita. Tak mau ikut peraturan. Apa hukum seorang itu menuduh orang lain jemaah Syiah sebab jemaah itu pakai jubah hitam? Macam kata kat aku Jadi Syiah ke Qadariyah ke Mu'tazilah ke dia bukan dengan pakaian. Faham tak? Bukan dengan pakaian. Dia semua tu bab akidah. Bab akidah. Dia bukan pakaian. Hukum makan pakai chopstick. Ada kata haram, ada kata boleh. Tolong terang dengan terperinci. Allah, apa terperinci benar? Saya terperinci lah, tersentimeter sudah. Maka tidak ada sebarang nas yang sebut dengan soreh masalah alat pengepit dalam mana-mana hadis, iaitu makanan orang kafir. Yang ada hanya umum saja perintah jangan meniru budaya orang kafir. Baik. Maka kalau kita nak kata budaya orang kafir, sedangkan hak ramai makan chopsticknya daripada orang Malaysia adalah orang Cina Muslim. Cina ada berapa ratus juta? 700 juta. 1 bilion dah penduduk Cina. Sudah 1 bilion. 200 juta Islam. Penduduk Islam Malaysia siapa dak 200 juta? Dak siapa? Cina sudah 200 juta lebih dah di Cina orang Islam. Mereka makan dengan chopstick. Jadi bolehkah kita kata dosa? Tak, budaya bangsa dia. Jadi bukan makanan agama, benda kaitkan dengan agama. Chopstick ni. Faham tak? Jadi tidak salah. Cuma jika membawa kepada fitnah, haram kita guna. Ni pandangan ulama. Mana kalau di Malaysia ni orang makan dengan sudu. Kalau orang mari makan chopstick orang kata orang kafir lah tu. Maka kita pergi bahan dengan chopstick juga. Takut-takut dia orang tuduh kita kafir. Piyah tak pakai. Muka orang Cina dah. Orang kafir kalau gitu. Aku salah juga. Itu bodoh-bodoh ke diri. Padahal dia orang Islam. Jangan membawa fitnah. Soalan seterusnya. Masbuk jarak jauh. Lagu mana? Dah masbuk jarak jauh benda ni. Tak ada dengar ni. Masbuk jarak jauh ke mabuk? Tak tahu masbuk jarak jauh benda. Tinggal tayat awal sengaja atau tidak sengaja, batal tak solat? Tak batal, cuma luput pahala. Tinggal rukun dalam solat, lepas tu tak sujud sahwi, batal ke tak solat? Tak batal, dengan syaratnya ulang balik yang rukun kita tinggal. Contoh, masa tahiyat akhir teringat baru sekali sujud tadi, maka wajib kena tambah sujud satu lagi. Kalau terus salam, batal sembahyang kita tak sah. Kerana sujud adalah rukun, rukun tak boleh kita tinggal. Apa istimewanya orang yang masuk Islam? Maka dia akan dapat kesenangan di akhirat yang hakiki. Sebaik-baik mana orang kafir, dia akan susah selepas dia mati. Faham? Soalan seterusnya. Bagaimana setan boleh masuk dalam syurga hasut Nabi Adam dan Hawa supaya makan buah khuldi? Jadi kata setengah ulama tafsir, dia tidak masuk di dalam syurga. Adam duduk dalam syurga, dia di luar syurga. Pandangan ulama tafsir. Ada yang beri pandangan bahawasanya nak khabar nak sampaikan suatu hasutan, tak perlu masuk ke dalam suatu tempat. Macam kita lah nak khabar kepada kawan kita dalam anak kita di sekolah suruh balik kerana tuk aksiden tadi, congek motor, maka tak perlu kita pergi masuk dalam sekolah. Kena molek kita pesan kat orang, kena molek kita hantar mesej, kena molek kita pakai laung kat luar je. Jadi benda tu mudah bagi Allah. Jangan pertikam. Soalan seterusnya. Baru ni saya tengok video dalam YouTube ustaz yang lain kata
Semayang duha tak boleh buat berjemaah. Betul ke? Jawabnya, tidak ada nas yang menyuruh buat solat duha berjemaah, dan tidak ada nas yang larang solat duha berjemaah. Oleh itu ulama pun berpendapat, berpandangan terbuka. Maka oleh kerana tidak ada sunnah Nabi buat berjemaah, maka kita buatlah solat duha seorang diri. Tetapi jika dikerjakan juga berjemaah, maka tidak menjadi kesalahan. Ini jawapan ulama yang muktabar, bukan ustaz kampung. Apakah orang yang tidak amanah? Tidak amanah keburukan sifat orang munafik. Nampak? Wa iza tumina khona. Bila diberikan amanah, khona, dia pecah amanah. Ada pendapat mengatakan sunat banyak doa masa tasyahud akhir sebelum salam. Apakah doa yang patut dibaca? Kalau kita dah lupa nak keluar zakat simpanan untuk tahun lepas, perlu tak bayar double tahun ini? Bagaimana nak kira zakat saham bagi suatu saham di bursa saham? Main saham pandai, zakat tak pandai. Baik. Yang pertama, doa hak manakah? Adakah benar sebelum salam kita banyakkan doa? Ya, benar. Aisyah kata Nabi SAW setiap kali semayang sebelum salam dia berdoa sampai mati. Jadi hukumnya sunat lepas pada tahiyat akhir berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berdoa. Ataupun orang yang baca fil alami innaka hamidum majid. Tak. Sebelum salam doa walaupun sepatah. Sebarang doa boleh berlaku asalkan bahasa Arab. Doa Nabi boleh, doa sahabat boleh, doa ulama buat boleh, doa tok guru kita karang boleh, kita karang diri pun boleh. Tak ada masalah asal doa yang baik. Doa dunia boleh, nak suruh boleh projek, doa akhirat pun boleh, nak bidadari tak ada masalah. Cuma yang paling afdal doa tu ada dalam hadis Nabi pernah baca. Di antara hak Nabi pernah baca, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada jadi kafir, daripada jadi papa kedana, daripada fitnah kubur dan azab di dalam kubur. Jadi bacalah sekejap, lepas tu kita beri salam. Dok ingat tak anda kita benar. Tulis letak di tepi kat kita semayang. Contohlah kau. Kalau semayang di rumah ke mayang-mayang sunat. Nak amat. Tok kat tepi katil, tepi gobok tu, mayang tepi tu. Siapa masa nak salam, tengok doa di gobok. Tak? Boleh tak buat gitu? Tak pandang pula kita nak tulis. Pula dah. Suruh Tok Imam tulis. Tok Bilal, Tok Siok. Tak? Takkan nak kabur belaka, pandai-pandai lah usaha. Dia Tok Imam tulis dah tapi nak tepek gua ni tak lekat. Ambil si kunja atas muka. Apa benda tu nak tanya belaka, bodoh. Tak boleh kira manja. Tahun lepas dah ingat bayar zakat. Si pandang tak kira zakat apa pun, kena tunggu tahun ni pula. Tak, wajib kena bayar dengan segera. Jangan tunggu tahun depan. Contohnya kita dah ingat lah bayar zakat terah. Ingat dah ingat masa raya nak kalau cakap bak terah. Allah dah ingat sekarang dah. Tahun depan. Nama orang tunggu tahun depan. Wajib bayar hari tu juga. Pasal baru ingat tu. Berapa riyal? 7 riyal. Tu wi ke orang miskin luar tu. Nak wi dia 7 riyal. Niat bayar zakat fitrah. Jangan tunggu tahun depan. Zakat simpanan, katakan zakat simpanan kita kena keluar 1000. Dah ingat, maka ambil 1000 tu juga cari orang miskin. Soalan seterusnya, apakah suami sentiasa bergaduh dengan bini kerana tak puas hati pasal makanan minum, maki hamu, hina anak bini. Suami sendiri sembahyang tak cukup. Dak puasa bulan Ramadan. Kiranya dia berdoa pada ayah yang telah mati, apakah doanya diterima? Dia nak tegur sedangkan suami gini tak makan nasihat. Suami gini payah nak tegur makan nasihat, dia makan tukur. Ambil tukur, lepuk sutir atas kepala tu.
Faham tak? Tak tahu ke tugas seorang suami iaitu dia menjadi penjaga isterinya, ganti daripada ibu bapak dia. Dulu dia anak dara binimu tu, ibu bapak dia jaga kan? Sekarang mu ambil mu jabat salang untuk imam tu, mu pula tukang ganti. Maka kedarah bini mu kena beli, mu kena beli pitih. Minum apa pun dia mu kena keluar duit. Makan pakar dia pitih mu kena cari. Sakit mu kena buat pergi hospital. Ni nak sabung, nak mandi, nak beli pakaian atas mu belaka dah. Dan dia mu kena jaga dia. Kalau jalan tepi ada marah anjing kejar mu kena lawan anjing tu. Penjaga isteri. Mari peropok rapa terik bini mu nak colek, nak bola bank, mu perang berlawan dengan peropok sampai mati dah apa? Wajib. Tu tugas seorang suami. Tiba-tiba mayang dah hina kan anak bini, kopling makan tak sedap lah begitu begini. Ni bukan laki, ni beruk orang panggil. Ada pula. Banyak kopling. Dan mu nak kopling benda, mu nak hak makan gandam masak, cari hak pandai masak. Sebab tu masa kita nak nikah, nak bini itu, cari hak benda hak kita nak. Lepas tu jangan kopling. Dia cari bini hak hitam, lepas tu dia kopling tak putih. Bodoh. Dia cari hak gemak nikah, lepas tu dia kopling, dia kata tak seling. Mu tukang cari, jadi mu tak apa betul ni. Mu nak pandai masak, nikah dengan tukang masak. Betul tak? Bini tu baik dah, tolong masak kopling lah, pendah lah, tak pendah lah, tawa hebel lah, lambat lah, apalah. Ramai tu lelaki jenis lagu ni. Orang puang jangan gaduh nak berlaki. Tengok muka bebek kurang, kira nak berlaki dah, jangan. Siasat betul-betul. Sebab mu nak beli selipar pun mu siasat dulu. Orang puang nak beli selipar, dia siasat. Bukan siasat telefon BBR apa semua. Maknanya bila dia pergi tengok selipar, dia tengok dulu tau. Dia pegang tau. Dia tengok tak tapak. Tengok belakang tau. Tengok depan tau. Tu panggil siasat. Ada orang nak beli selipar, dia masuk dalam kedai selipar, nak beli kasut, masuk kedai kasut, dia pun tutup kain hitam pakai rubber. Rubber ni boleh. Ada, tengok dulu. Kenang dah tumit dopok, mucung pula tajam, tak bau. Kenang dah mucung dopok sama tumit dopok juga, tak kenang pula color tua sangat. Nak biru macam dera. Kenang dah betul, rebeng pula duduk tepi, nak rebeng tengah. Padahal kasut je nak duduk tanah. Datuk lelaki, mu tengok muka bebek kurang, insya sikit, mu belaki dah dengan dia. Lepas tu boleh keluar tengok. Dukung bewak hidup. Kekak mu. Faham tak istilah dukung bewak hidup? Esok masuk larak belaka, tengok bewak riang panjang-panjang ni tu, terik ekor, akak botak belakang. Dukung. Faham tak? Iwak kau ni? Dia kekak mu. Faham tak? Kekak lagi mudah lepas lagi dia kekak. Menallah habis belakang. Itulah. Mayang dok, puasa dok nak cakap banyak, nak kopling ke bini. Patutnya kita sempurna. Qawwamuna 'alan nisa. Bini kita yang dak semayang baru menasabah. Pasal dia orang bawahan ada masalah. Ni kata masalah dah mabuk. Jadi lagu mana? Tak ada kena tukar tak pelik gini. Tak makan 3 orang pula tu. Dia berdosa besar kepada Allah kerana mengsia-siakan anak dan bini dia. Baliklah ke pakal jalan. Kalau tak degil juga, tak mau jadi apa juga, maka fikir 2 kali untuk bini tu, maka boleh minta pasrah daripada qadi. Jika ada orang beri lembu lepek ekor, dia serah pada JKK Kapung. JKK letak nama 7 bahagian setiap lembu. Tapi nama-nama ni dia hanya maklum di surau selepas korban. Tak beri pun pada orang lain. Tetapi dia belaka beri ke orang-orang. Orang lain tak. Begini. Bila orang beri hadiah lembu untuk buat korban, maka kita tanya molek, lembu ni awak nak korban ke atau kami yang korban? Kena faham. Sebab kadang-kadang dia nak masuk gerbang, katakan sekor, tapi dia tak buat lah, diserah ke orang kampung. Maknanya dia lembu tu dia niat dah gerbang.
Faham lagi? Gerbang untuk dia. Contoh ni, kita orang kampung pun boleh, tak ada bagian-bagian lah, sekoh dia belaka. Maka kita kata-kata bagi makan. Tu tak? Tu lembu yang tuang punya lembu sudah niat korban. Yang kedua, tuang dia tak gerbang, semua bagi ke orang kampung suruh gerbang. Maka orang kampung carilah 7 orang. 7 orang sebelum mati lembu. Ni mati dah lembu, baru buh nama. Faham tak? Ni bukan Syiah dah, mazhab Ayoping. Faham tak? Dia nama-nama bahagian orang yang masuk korban sebelum sembelih. Ni lepas melih. Nah, ada kata nak marah. Nah, suruh mari dengar tak boh. Nah, lepas tu bahan bodoh. Tak sah gitu. Apa kau kahwin tanpa restu? Sunat kahwin dengan restu. Tengah maya nampak anak panjat robok. Dia melakukan aktiviti berbahaya. Aduh. Siapa terjemah takut kita tak faham panjat robok tu benda. Bolehkah saya berhenti daripada solat? A boleh, B tak boleh. Tengah semayang. Baru kat pertama mayang isya, anak panjat almari. Maknanya boleh jatuh almari, tipe dia patah riuk anak. Nak A boleh berhenti kerana menyelamatkan anak yang tak tahu apa-apa. Boleh. Bila anak tu kecek. B tak boleh berhenti, anak tak kata tandang dah. Panjat robok, biarnya jatuh lagi. Saya sedang semayang, tiba-tiba ada binatang berbisa atas jadah. Tiba-tiba tak mau dia ni. Boleh tak saya berhenti semayang? Baik, tengah semayang marilah binatang yang berbisa. Binatang berbisa ni maka sunat kita bunuh. Faham? Sekalipun di dalam semayang. Nampak? Dalam hadis-hadis dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Nailul Autar dan seumpamanya, dalam bab mengutuk binatang bisa di dalam semayang. Nabi pernah memukul binatang bisa ketika solat. Faham tak? Jadi boleh bunuh dalam semayang. Kalau mari kat kita, tak mari kat kita sudah Cuma dalam mazhab Syafi'i janganlah 3 kali berturut-turut batal mayang. Dalam mazhab jumhur ulama tak batal kerana perbuatan itu disuruh oleh Nabi. Faham tak? Itu saja khilaf dia. Cuma kita rasa tak dang, kita katak dia batal dah semayang. Tengah mayang, berebok jatuh. Kala jeking, tak usah ni ada panjang gitu. Tak, berebok, ekor bisa tu bersoning belakang, jatuh tu, tak jauh dengan Tok Iman, baru depan kat amplifier. Dia pusing je, tengok gini. Tengok makmum, Tok Iman. Makmum, Tok Iman. Tok Iman tu makmum. Kalau mari kat aku lari. Batal dah. Pasal dia taklik nak berhenti semayang. Batal dah Tok Iman. Betul tak? Tok Bila jawab belakang. Tok Imam. Pasal lama dah aku nak jadi imam. Tak boleh. Tak? Lagi tak mati dia aku tak boleh jadi imam. Habis jeng keren habis. Tu kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.